Negeri Selangor kini berdepan dengan impak perubahan iklim yang agak ketara dan tidak menentu menerusi beberapa kejadian banjir, kilat, ribut dan tanah runtuh yang menjejaskan aktiviti pembangunan dan juga sosial ekonomi rakyat. Bencana alam akan memberi kesan terhadap ekonomi dan hasil negeri. Sehubungan dengan itu, terdapat keperluan untuk Kerajaan Negeri Selangor menyediakan satu pendekatan tindakan jangka pendek dan juga jangka panjang bagi meningkatkan daya tahan infrastruktur dan juga bangunan, jaminan makanan dan juga masyarakat setempat. Susulan daripada kejadian bencana yang kelak berlaku ini, kerajaan ini telah pun mengambil tindakan segera dengan menambahbaikkan dan menaik taraf infrastruktur asas khususnya bagi menangani banjir. Kerajaan negeri melalui Jabatan Perairan dan Sariran Negeri Selangor, iaitu JPS, telah membuat perancangan dan pengurusan banjir seperti berikut. Yang pertama, pembinaan ban banjir, tembok penahan banjir iaitu flood wall, terowong banjir iaitu flood tunnel, bypass channel dan juga barrage bagi tujuan kawalan banjir. Yang kedua, menaik taraf sistem sariran. Yang ketiga, pembinaan kolam takungan banjir seperti underground storage, elevated pond, vertical dan horizontal storage dan juga kolam takungan bertingkat. Yang keempat, program Ramadan Amaran Banjir Negara iaitu PRAB. Yang kelima, kajian pengurusan lembaga sungai sepadu iaitu IRBM, Integrated River Basin Management. Dan kajian plan induk tempatan banjir iaitu IFMP, Integrated Flood Management Plan, serta plan induk salinan mesra alam iaitu PRISMA. Kerajaan ini telah pun meluluskan peruntukan pembangunan negeri iaitu P13 kepada JPS sebanyak ringgit Malaysia 556.6 juta. Daripada peruntukan tersebut sebanyak 44% iaitu ringgit Malaysia 245.86 juta ada untuk pembangunan projek tempatan banjir. Kerajaan Persekutuan juga telah pun meluluskan peruntukan sebanyak RM 455.2 juta kepada JPS untuk pelaksanaan 4 projek pemanjir di Sungai Kayu Arah, Sungai Buloh, Sungai Langat dan juga Sungai Kuyuh. Kerajaan Persekutuan menerusi rancangan Malaysia ke-12 iaitu AM ke-12 turut menyediakan peruntukan pembangunan bagi projek ataupun program di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim iaitu NRECC. Laksanakan Negeri Selangor, butiran projek seperti di lampiran 1 dan lampiran 2 yang saya akan serahkan selepas sesi jawab soalan. Berikut adalah antara projek-projek yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri bagi projek pembaikan sariran dan juga tempatan banjir serta jumlah peruntukan yang diluluskan. Yang pertama, pembangunan projek tempatan banjir RTP sebanyak 16.2 juta. Yang kedua, pembangunan sistem saliran sebanyak 8.5 juta. Yang ketiga, pembangunan lembangan sungai sebanyak 16.3 juta. Keempat, pembangunan sumber air dan hidrologi sebanyak 1 juta. Yang kelima, pembangunan salinan mesra alam sebanyak 13.5 juta. Yang keenam, pembangunan pantai sebanyak 3.6 juta. Yang ketujuh, pembangunan infrastruktur mekanikal dan juga elektrikal sebanyak 3.73 juta. Yang ke-8, pembangunan infrastruktur bangunan sebanyak 1.55 juta. Di bawah jangkauan tata alam sekitar, perubahan iklim dan juga teknologi hijau di Selangor pula, peruntukan bagi inisiatif dan langkah mitigasi adaptasi dalam mengurangkan impak perubahan iklim turut disediakan seperti berikut. Mengikut projek program perubahan iklim dan juga teknologi hijau negeri serta jumlah peruntukan diluluskan. Yang pertama, pembangunan dasar ataupun plan tindakan perubahan iklim di Selangor 2030 sebanyak 600,000 jumlah peruntukan diluluskan. Yang kedua, projek pemasangan produk teknologi hijau sebanyak 1.6 juta. Yang ketiga, inisiatif bandar rendah karbon itu low carbon state sebanyak 400,000. Yang keempat, program kesedaran dan juga pemahaman alam sekitar sebanyak 1 juta. Butiran penuh peruntukan dan jenis projek atau pengadaan seperti yang lampiran 2 yang saya sertakan selepas ini sebab terlalu panjang butiran itu. Untuk menjawab soalan B yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kelanjan, Malaysia kini terdedah kepada 4 perubahan iklim seperti hujan lebat yang mengakibatkan fenomena banjir besar. Ini kerana iklim Malaysia berkelembagaan tinggi di samping bentuk muka buminya yang turut menyumbang kepada fenomena ini.
Di samping dengan itu, aktiviti pembangunan dan guna tanah akan meningkatkan lagi risiko bencana seperti banjir besar sekiranya tiada tindakan adaptasi yang sewajarnya diambil. Sebagai contoh, kejadian banjir yang melibatkan 11 buah negeri pada bulan Disember 2021 telah pun menjejaskan ekonomi negara, di mana Jabatan Perangkan Malaysia menganggarkan jumlah kerugian keseluruhan akibat banjir tersebut menilai 6.1 bilion, iaitu bersamaan dengan 0.40% berbanding keluaran das dalam negara kasar, iaitu KDNK nominal. Dengan situasi perubahan iklim yang diunjukkan, sistem cuaca negara akan turut berubah. Impak perubahan iklim ini juga akan meningkatkan lagi risiko bencana hidrometeorologi seperti kejadian banjir dan kemarau, bencana geofizikal seperti tanah runtuh, kejadian cuaca lampau dan kenaikan aras laut. Perkara ini jika tidak ditangani akan memberikan kesan langsung dan tidak langsung kepada pembangunan serta sosio-ekonomi negara. Sebelum itu, kerajaan negeri akan mengambil tindakan jangka pendek dan jangka panjang dalam menangani projek perubahan iklim, impak perubahan iklim. Di antaranya ialah pertama, pembinaan infrastruktur dan juga naik taraf kerja-kerja pendalaman sungai, tapungan sungai dan kolam. Kedua, pengurusan air yang efisien dan kaedah pembersihan serta pemeliharaan sumber air di Selangor. Yang ketiga, pembangunan mekanisme pelaporan karbon dan plan ataupun rangka kerja pengurangan karbon negeri. Yang keempat, pembangunan dasar dan plan tindakan perubahan iklim negeri Selangor 2030. Yang kelima, sistem pengurusan sisa bersepadu berteknologi tinggi seperti kemudahan sisa kepada tenaga ataupun waste to energy WTE dan penapisan biogas. Yang keenam, pengurusan hutan dan memastikan pengekalan kawasan liputan hutan hijau tidak kurang daripada 3%. Dan ketujuh, menjalankan kempen-kempen kesedaran dan sesi perkongsian maklumat berkaitan penjagaan alam sekitar. Kepelbagaian strategi adaptasi dan mitigasi yang selari dengan pembangunan negeri akan laksanakan bersepadu, seimbang dan usaha mengurangkan impak perubahan iklim. Melalui rancangan Selangor yang pertama akan terus memberikan tumpuan terhadap kelestarian alam sekitar di samping meningkatkan tahap kesejahteraan sosial melalui pembangunan infrastruktur hijau dan pemilihan sumber asli. Kerajaan ini juga komited untuk menjadi negeri rendah karbon pada masa hadapan untuk mengurangkan impak perubahan iklim. Secara keseluruhan, perancangan dan sasaran yang ditetapkan dalam AS1 dan juga RM ke-12 ini adalah selari dengan visi dan misi kerajaan negeri. Sesuai itu, kerajaan ini komited dan menyokong pelaksanaan dan pencapaian AS1 dan juga rancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh sehingga 2025. Sekian, terima kasih.